Awak minat Nicole and David ke? Nicole and David ni idola saya tau. Ramai yang minat Nicole and David ya? Yelah, walaupun usianya masih muda, tapi dia terkenal di peringkat antarabangsa. Siapa idola awak pula, Chris? Saya pun sebenarnya minat juga pada Nicole David ni. Sebab dia merupakan ahli sukan yang berjaya dan menaikkan nama negara kita. Apa khabar semua? Kak Ati harap adik-adik di rumah sihat. Tapi, jangan lupa membuat kerja sekolah yang disuruh oleh cikgu ya. Baiklah, selama setengah jam ini, Kak Ati akan bawakan lagi satu kisah menarik untuk dijadikan renungan dan panduan bersama. Apakah tajuknya, Kak Ati? Tak sabar rasanya nak tahu tajuk cerita untuk hari ini. Cerita kita hari ini adalah mengenai idola. Idola ialah orang yang disanjung atau menjadi pujaan orang ramai. Sama ada dari segi ketokohannya, kebijaksanaannya atau kejayaannya dalam apa jua bidang. Sekarang, adik-adik tak tahu apa maksud idola kan? Baiklah, Kak Ati nak tanya Aiman. Siapakah agaknya idola Aiman? Idola saya ialah Perdana Menteri Malaysia yang amat berbahagia, Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi. Beliau seorang yang sangat berkaliber dan memimpin negara ini dengan aman dan sentosa. Kak Ati rasa ramai lagi adik-adik di luar sana tu yang menjadikan Perdana Menteri kita sebagai idola kan? Bagaimana pula dengan Jenny? Idola saya ialah Nicole and David, bintang squash negara kita, Kak Ati. Bagaimana pula dengan Dewi? Siapakah agaknya idola Dewi ya? Sudah tentulah Perdana Menteri pertama Malaysia, Tunku Abdul Rahman. Dengan usaha gigihnya, akhirnya negara kita beroleh kemerdekaan. Betul tu Dewi. Usaha bapa kemerdekaan inilah yang menjadikan Malaysia sebuah negara yang membangun seperti hari ini. Baiklah, nampaknya adik-adik dah ada idola masing-masing. Jadi, apa kata kalau kita saksikan bersama adik Dina, Puspa dan Michael dengan idola mereka. Saksikan bersama. Pushpa, Michelle, semalam saya terbaca berita tau mengenai Nur Amalina tu. Dia mendapat keputusan 17A dalam peperiksaan SPM yang lalu. Oh, Nur Amalina tu. Saya pun ada baca berita mengenainya. Saya rasa cukup bangga dengan beliau. Macam mana agaknya beliau belajar sampai berjaya dapat 17A? Tentu ada petua-petua tersendiri kan? Tentulah. Dalam artikel yang saya baca tu, Nur Amalina ni belajar secara konsisten tau. Beliau tak memaksa dirinya untuk belajar jika badan dah tak larat. Tapi kalau nak dikatakan Nur Amalina ulat buku, tak juga. Sebab beliau turut mengimbangi minat beliau. Betul tu. Melalui apa yang saya baca, kadang-kadang Nur Amalina membaca sambil mendengar muzik. Ada setengah orang tak dapat beri tumpuan semasa melakukan dua kerja pada masa yang sama. Belajar dan mendengar muzik.
Awak macam mana? Boleh dengar muzik tak kalau sedang membaca buku? Masa belajar, saya hanya boleh dengar muzik yang perlahan sahaja. Awak pula Pushpa, macam mana? Boleh ke dengar muzik waktu belajar? Saya perlukan suasana yang tenang, Dina. Jika tak, saya akan hilang tumpuan. Sebab itulah saya lebih suka belajar di perpustakaan. Oh, macam tu. Saya pun tak kisah kalau belajar sambil mendengar muzik. Tapi tak bolehlah muzik yang membingitkan telinga. Dina, saya ada satu cadangan. Apa kata kalau kita bawa keratan-keratan akhbar ataupun majalah yang mengandungi cerita mengenai Nur Amalina? Bagus juga cadangan awak tu. Tentu kita boleh buat sesuatu dengan bahan-bahan tersebut. Kan Michelle? Saya pun setuju, Dina. Malam ini saya akan mencari artikel mengenai Nur Amalina ni. Dah siap kerja tu? Kalau dah siap, marilah kita balik. Tunggu, saya nak save dulu. Ni, Afiq tengok usyuk baca kisah Nur Amalina tu. Akak suka baca kisah Nur Amalina ni sebab dia seorang pelajar cemerlang yang telah mendapat kesemua A dalam peperiksaan SPM yang lalu. Kita pun boleh jadi macam Nur Amalina tu, Kak. Asalkan kita belajar dengan bersungguh-sungguh. Inilah akak tengah baca ni. Akak nak tahu macam mana cara dia belajar. Senang je, berdoa dan tawakal. Mana cukup dengan berdoa dan tawakal je, Afiq? Selain belajar bersungguh-sungguh, kita kenalah ada strategi dalam menghadapi peperiksaan. Ya ke, Kak? Mestilah, Afiq. Bukan senang nak mencapai kejayaan 100%. Tapi kalau kita berusaha macam Nur Amalina ni, memang bukan mustahil yang kita pun boleh berjaya seperti dia. Kak Dina ni terpengaruh betul dengan Nur Amalina tu. Tak salah kalau kita jadikan seseorang itu sebagai idola kita. Oh, jadi Nur Amalina tu idola Kak Dina lah ya? Dalam bidang pelajaran, memang dia merupakan idola akak sekarang. Afiq pun kenalah ada idola untuk Afiq jadikan pendorong bagi mencapai cita-cita Afiq. Akak nak habiskan baca kisah Nur Amalina ni. Baiklah, Kak. Apa yang sedang kamu buat ni? Kami sedang menyiapkan buku skrip mengenai kejayaan Nur Amalina, Cikgu. Bagus idea kamu ni. Buku skrip ini boleh digunakan oleh pelajar-pelajar lain untuk membacanya sebagai panduan. Betul tu, Cikgu. Saya rasa ramai pelajar yang jadikan Nur Amalina ni sebagai idola mereka. Jadi, kami cadangkan supaya kejayaan Nur Amalina ni dibukukan sebagai panduan kepada para pelajar. Cikgu rasa elok juga kita buat salinan untuk diedarkan kepada semua pelajar-pelajar di sekolah ini tentang Nur Amalina. Elok juga tu, Cikgu. Ya, cikgu ucapkan tahniah dan syabas kepada kamu bertiga kerana usaha kamu ini. Terima kasih, Cikgu. Inilah sahaja sumbangan yang dapat kami buat untuk sekolah. Sekurang-kurangnya setelah diedarkan nanti, usaha kami akan dihargai, Cikgu. Baiklah, cikgu akan panjangkan usaha kamu ini kepada pengetua. Tentu pengetua akan gembira mendengarnya. Terima kasih, Cikgu. Sama-sama.
kau pergi. Lama aku tunggu kau. Ada apa kau tunggu aku ni? Aku nak ajak kau bermain bola. Aku bukannya tak mau pergi, Fadil. Cuma aku nak kurang-kurang main sebab peperiksaan dah dekat. Jadi, engkau tak nak bermain lah dengan aku petang ini. Kau je lah pergi. Aku minta maaf tak dapat ikut. Kau dari mana, Afiq? Dari rumah kawan, pinjam majalah ni. Afiq nak baca kejayaan-kejayaan yang ada dalam majalah ni, Mak. Mak tengok Afiq hari-hari ni rajin baca. Lepas Afiq baca kisah Nur Amalina tu, Afiq mula terdorong menjadi seperti dia, Mak. Sebab itulah Afiq pinjam banyak buku dan majalah ni untuk Afiq jadikan panduan dalam belajar. Baguslah macam tu. Peperiksaan dah nak dekat ni. Afiq belajarlah sungguh-sungguh ya. Nampaknya Afiq dah jadikan Nur Amalina tu idola Afiq. Macam Kak Dina. Semua orang suka pada Nur Amalina tu, Mak. Dia merupakan idola setiap pelajar yang ingin berjaya. Dan kejayaan Nur Amalina tu boleh kita jadikan pendorong dalam belajar, Mak. Macam itulah Mak harapkan. Memang Mak nak sangat melihat Afiq dan Kak Dina berjaya macam Nur Amalina tu. Sekarang Afiq naik ke atas buat kerja sekolah tu ya. Baiklah, Mak. Saya memang percaya pertemuan memang penting, terutama sekali kalau dalam subjek yang berbentuk fakta dan juga dalam subjek sains juga, kerana kita perlu faham tentang urutan-urutan, contohnya tentang biologi, contohnya kita perlu memahami tentang proses pembekuan darah. Jadi kita perlu buat dalam mengikut urutan-urutannya, apa yang berlaku pertama, seterusnya dan kedua dan ketiga dan akhir sekali apa yang berlaku. Jadi berdasarkan peta minda ini sebenarnya dapat memberitahu kita dengan secara ringkas apa yang berlaku setiap peristiwa urutan ataupun konsep. Dina, Pushpa, saya banggalah dengan kejayaan Nur Amalina ni. Yalah, Michelle. Jika kita buat sesuatu perkara dengan tekun, mesti kita boleh berjaya. Betul tu Pushpa. Kalau Nur Amalina boleh berjaya, kita pun boleh. Ke Michelle? Dengan syarat kita mesti belajar bersungguh-sungguh macam dia. Kita boleh jadikan Nur Amalina ni sebagai contoh untuk mencapai kejayaan yang cemerlang dalam pelajaran. Yelah Dina, kita dah tengok cara dia belajar tadi kan? Bolehlah kita ikut cara dia. Yalah, Dina. Saya pun setuju dengan pandangan Michelle. Betul tu. Tapi Michelle, kalau setakat baca dan tengok je kisah Amalina ni, tak ke mana. Kita mesti berazam jadi macam dia. Betul tu. Dina, Pushpa, mari. Vanessa, kita ni wajar mempunyai seorang idola ataupun orang yang disanjung bagi memberikan kita semangat ataupun inspirasi. Oh, maknanya memuja seseorang tu tak salah lah ya Kak Ati? Tak salah Aiman, asalkan kita ni tidak taksub membetululi. Apa maksud Kak Ati? Maksud Kak Ati, memuji seseorang untuk menaikkan semangat tak salah Vanessa. Asalkan jangan terlalu asyik tak tentu hala. Jadi kita kena pilih jugalah siapa idola kita ya Kak Ati? Mestilah Aiman. Idola kita tu mestilah boleh dijadikan contoh yang terbaik kepada kita. Macam Perdana Menteri kita inilah ya Kak Ati? Ya Vanessa, Perdana Menteri kita ni salah satu tokoh yang patut kita contohi untuk berjaya. Baiklah Kak Ati. Okey, Aiman ambil majalah ni. Baca dan hayati saranan-saranan yang telah diberikan oleh Perdana Menteri kita, okey? Nampaknya hasil usaha mereka
tidak sia-sia. Inilah yang dinamakan muafakat membawa berkat. Masing-masing tidak lokek untuk menyumbangkan tenaga bagi menyiapkan buku skrap tersebut. Sekarang, Kak Atin nak tanya Jenny. Apakah pengajaran yang diperoleh daripada kisah kita tadi? Kita perlu ada idola atau tokoh yang diminati sebagai dorongan untuk berjaya. Betul tu. Tapi adik-adik jangan jadikan mereka yang membawa contoh buruk sebagai idola. Nanti buruk padanya. Aiman pula, apakah pengajaran yang Aiman dapat daripada kisah kita tadi? Bagi saya, sekadar minat saja tidak mencukupi. Yang penting, kita harus amalkan petua-petua kejayaan idola yang kita minati itu. Tepat sekali Aiman. Seperti yang kita bincangkan tadi, usaha daripada diri sendiri adalah paling penting. Bagaimanakah pula dengan Dewi? Saya rasa setiap orang perlu ada idola dalam hidup mereka untuk merangsang mereka berjaya. Baguslah kalau begitu Dewi. Nampaknya kita dah sampai ke penghujung rancangan. Semoga adik-adik mendapat manfaat daripada kisah kita tadi. Idola ialah orang atau tokoh yang disanjung atau menjadi pujaan orang ramai sama ada dari segi ketokohan, kebijaksanaan atau kejayaannya dalam apa jua bidang. Antara orang atau tokoh yang menjadi idola terutama sekali kepada remaja ialah penyanyi, pelukis yang terkenal, bintang sukan yang terkemuka dan pemimpin negara. Setiap tokoh ini mempunyai keistimewaan dan kelebihan yang ada pada mereka yang dijadikan sanjungan oleh masyarakat, terutama sekali remaja. Misalnya, pemimpin negara yang berwawasan, berwibawa dan berkaliber selalunya akan dijadikan idola bagi sesetengah individu untuk berjaya seperti mereka. Kadangkala di kalangan keluarga kita sendiri mempunyai individu yang dapat dicontohi dari aspek pelakuan, pertuturan, bakat, potensi, kejayaan dan kecemerlangan mereka. Seperti ibu bapa, datuk, abang dan kakak. Oleh itu, remaja boleh menjadikan mereka sebagai idola. Selain itu, remaja juga boleh menjadikan orang yang terdekat seperti guru dan rakan sebagai sanjungan. Kecemerlangan idola akan menjadi pendorong yang kuat kepada remaja untuk meningkatkan usaha bagi mencapai kejayaan. Remaja perlulah bijak untuk memilih orang atau tokoh untuk dijadikan idola. Remaja tidak boleh memilih orang yang gagal dalam hidup, orang yang tidak mempunyai matlamat hidup yang positif, dan orang yang tidak mempunyai harga diri.
Remaja juga tidak boleh menjadikan orang yang melanggar peraturan dan undang-undang negara sebagai idola. Perbuatan sedemikian tidak akan membantu remaja untuk berjaya dalam hidup. Seseorang idola atau tokoh yang disanjungi mestilah memiliki sahsiah yang baik dan boleh dicontohi oleh orang lain seperti kegigihan, kepimpinan, kejayaan dan kehebatannya. Mempunyai idola atau tokoh yang disanjung sahaja tidak dapat membantu remaja untuk mencapai kejayaan dan kecemerlangan sekiranya remaja sendiri tidak berusaha bersungguh-sungguh. Setiap yang kita impikan mesti ada perancangan dan setiap perancangan mestilah disusuli dengan usaha dan kesungguhan. Oleh itu, remaja mestilah mengamalkan petua-petua kejayaan idola yang mereka minati. Bagaimanakah remaja dapat membantu remaja lain untuk berjaya dalam hidup? Antaranya ialah menceritakan dan berkongsi kecemerlangan idola remaja dengan rakan yang lain. Mencari maklumat tentang orang atau tokoh yang berjaya dalam pelbagai bidang dan menyebarkan maklumat tersebut kepada remaja lain untuk dijadikan sebagai panduan hidup. Maklumat-maklumat ini boleh dijadikan buku skrap atau folio untuk tatapan. Oleh itu, saya berharap remaja akan terus berjaya dalam hidup.